Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang berbahagia ini kita dapat bertemu sekali lagi. Kita sudah sampai kepada siri yang ke-11 pada petang ini. Ya, kita alhamdulillah kita dah sampai pada siri yang ke-11. Kita sudah pun berada pada bab yang ke-14, yang mana pada petang ini kita akan mulakan dengan bab yang baru, iaitu bab yang ke-15, iaitu bab yang berkaitan dengan permaidani penduduk syurga. Permaidani. Bukan kita maafkan saya, bukan 15 ni. Kita yang ke-14, ya. Sebab minggu lepas kita bincang tentang bab bab tingkatan-tingkatan di dalam syurga. Dari hari ini kita akan membincangkan tentang nikmat yang Allah beri kepada penghuni syurga ini dari sudut katil-katil penghuni syurga. Jadi kita lihat ayat-ayatnya. Okey. Ada 5 tempat, cara dia mudah je nak faham. Apabila kita bincang tentang katil, setengahnya diterjemah sebagai singgah sana. Kan, singgah sana. Dalam Quran ada 5 tempat. Ada 5 tempat di dalam Al-Quran yang ada membincangkan tentang surur. Kadang-kadang ada terjemah pelamin-pelamin, kadang ada terjemah dia sebagai tempat tempat duduk, maksudnya dia seperti singgahsana. Okey. Jadi kita tengok dalam Quran. Okey, dalam Quran kita tengok ada 5 tempat. Kita perlu lihat kelima-lima tempat ini. Okey, sebab apa tuan-tuan dan puan, kalau kita nak dapatkan maklumat yang menyeluruh, maklumat yang lengkap, kita perlu kumpul ayat-ayat di dalam Quran yang mempunyai tema yang sama. Macam kita nak bincangkan tentang perkataan surur. Jadi dalam Quran kita akan jumpa perkataan sururin. Kita jumpa perkataan surur. Cari perkataan surur, kita akan jumpa pada 5 tempat. Kenapa kita perlu melihat keseluruhan dia? Kerana daripada satu ayat kepada ayat yang lain ni dia saling memberikan maklumat yang dia ada perbezaan. Jadi perbezaan itu sebenarnya nanti setelah kita kumpul, kita dapat buat satu kesimpulan ciri-ciri surur di dalam Al-Quranul Karim. Surur ni kalau paling mudah, dia macam ni, orang masuk syurga ni, kita akan dilayan, kita akan mendapat nikmat kita ni seperti raja. Jadi kalau nak diberikan nikmat seperti raja, so raja-raja ni dia kalau dia duduk, dia akan duduk di atas apa? Jadi di atas singgasana ataupun tahta. Boleh dikaitkan dengan surur. Jadi perkataan katil ni mungkin kalau bahasa kita mungkin nampak seperti katil katil hanya untuk tidur, tak? Dia macam raja-raja kan dia berada di mana? Kan dia berada di tahta dia kan, di atas singgasana dia. Yang itu sebenarnya yang kita nak bincangkan pada petang ini pada bab yang ke-15. Okey, kita bincang tempat duduk dulu.
Bagaimana Allah Ta'ala muliakan ahli syurga ni. Okey. Ayat pertama, yang ni saya tak susun dalam nota ni mengikut, saya tak mengikut, saya susun nota ni saya ikut surah tak? Sekejap ya. Dalam nota ni, saya susun ayat-ayat dia mengikut nombor surah. Surah yang kita akan baca terlebih dahulu, kalau kita buka Quran, kita jumpa dalam surah Al-Hijr ayat nombor 47. Surah Al-Hijr ayat nombor 47. Okey, kita akan, tuan-tuan kalau dalam nota tu mungkin boleh bulatkan atau warnakan perkataan surur. Perkataan surur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut, kata Allah, segala yang ada dalam hati mereka daripada perasaan hasad dengki. Orang masuk syurga ni, dia tak seperti orang masuk dalam neraka. Orang masuk dalam neraka ni, walaupun dia kenal kawan baik dia dekat dunia, tapi kalau dia jadi penghuni neraka, dia akan bermusuh-musuhan. Mereka akan saling melaknat. Mereka akan saling mencari salah. Mereka akan saling berdengki. Tapi kalau ahli syurga tidak. Walaupun kita tak pernah kenal, dia akan menjadi ikhwana. Dia akan menjadi seperti saudara dia. Allah buang semua perasaan-perasaan dengki. Jadi ini adalah ciri-ciri ahli syurga. Jiwa mereka ini bersih daripada sifat-sifat cemburu. Lepas tu mereka tidak bermusuhan, tapi mereka menjadi saudara. Mereka ni Allah Ta'ala kata berada di mana? Ala, iaitu di atas. Okey, di atas apa? Sururin, di atas singgah sana. Sekejap ya, saya dengar suara. Okay. Di atas singgah sana, yang mereka ini di atas singgah sana tu mereka buat apa? Allah kata mutaqabilina. Mutaqabilini, mereka duduk berhadapan. Dia saling bertentang muka. Maksudnya orang yang di depan tu melihat orang di depan dia. Bertentang muka. Dia bukan membelakangi. Mereka duduk secara berdepan. Dia seronok tengok orang tu. Orang tu seronok tengok orang depan dia. Itu cerita di dalam syurga. Mereka berada di mana? Atas mana? Mutaqabilin, di atas singgahsana ataupun tahta kebesaran. Okay, ini ayat nombor 47. Okay, kita dapat satu maklumat. Allah Ta'ala bagi tahu duduk di atas singgahsana secara berdepan. Okay. Kita baca pula dalam surah Saffat. Kita cari lagi perkataan surur. Kita akan jumpa dalam surah Saffat ayat 44. Surah Saffat ayat 44, Allah mengatakan ala sururin mutaqabilin. Ini dia sama macam ayat ni lah, ala sururin mutaqabilin. Okey, dia sama. Okey. Tapi dalam surah yang lain. Okey. Kita tengok tempat yang ketiga dalam surah At-Tur. Tengok dalam surah At-Tur ayat nombor 20. Okey, sebelum tu tuan-tuan jelas ke suara saya? Tuan-tuan ada jelas. Alhamdulillah. Mana tahu tuan-tuan sedang duduk di atas sofa. Okey. Tengok surah Tur ayat nombor 20. Ayat 20 ni, surah Tur ni dia ada maklumat tambahan. Sebab tu kalau kita nak dapatkan satu maklumat, dia tak boleh hanya berpada kepada satu ayat atau dua ayat. Kalau topik tu ada banyak ayat, jadi kita kumpul, kita akan dapat. Okey, Allah mengatakan muttaqiina. Ini maklumat tambahan. Kalau dalam ni dia kata duduk berbaring. Okay. Dia ada khilaf ulama dan suruh muttaqiina. Ada kata berbaring, ada kata mereka bersandar.
Mereka bersandar duduk secara bersantai tu. Itu muttaqiin. Di atas apa? Ala surur. Di atas pelamin-pelamin, ataupun kita kata tadi mudah, dia yang paling mudah faham ni, dia di atas tahta kebesaran, di atas singgasana. Dia duduk. Kalau kita baca surah Saffat dengan surah Al-Hijr, kita cuma tahu mereka berada di atas singgasana, di atas tahta kebesaran secara berdepan. Tapi Allah Ta'ala tidak cerita cara dia duduk tu. Tapi kalau kita baca dekat surah At-Tur, oh rupanya mereka duduk secara muttaqi. Muttaqi ini duduk bersandar atau dia duduk berbaring. Nanti dia bersandar tu belakang dia ada apa? Nanti kita baca bab selepas dia. Tapi dia duduk tu sendiri, dia bukan duduk terus di atas tahta tu. Di bawah dia tu ada lagi pelapik dia. Kita bicara pada pelapik dia. Lepas tu di belakang ahli syurga tu Allah Ta'ala letak apa tu, dia kalau macam kita kan duduk kadang-kadang kan ada macam belakang ada bantal, apa tak tahu istilah dia. Pasal saya jarang berada duduk di atas sofa-sofa ni. Okey. Jadi kita tengok dia muttaqi ini. Dia duduk berbaring atau dia duduk apa? Dia duduk cushion lah Ustaz, cushion lah kata. Ya, dia macam sofa, cushion kan. Tapi dia bukan, dia duduk tu ada lagi di bawah dan di belakang. Nanti kita akan masuk pada bab berikutnya. Tapi mereka berbaring atau bersandar. Okey. Tapi dalam ayat ni ada lagi satu maklumat tambahan, iaitu masfufah. Masfufah tu yang berderet-deret. Dia tersusun. Dekat sini. Nampak tak kat sini? Jadi dia ada maklumat tambahan dekat sini. Maklumat tambahan kat mana ni? Pertama, dia maklumat tambahan kita dapat dekat muttaqiin. Kita dapat maklumat dia adalah masfufatin. Jadi kita dah dapat maklumat dia mutaqabilin, duduk secara bertentang muka, berhadapan. Lepas tu ada maklumat muttaqiin, lepas tu masfufah. Dapat maklumat. Cuba kita bayangkan, nanti duduk di atas tahta kebesaran, duduk berdepan, lepas tu tersusun tempat tu. Okey. Kemudian pula duduk dalam bentuk yang penuh kerehatan, sama ada berbaring atau dia bersandar. Kita baca ayat yang berikutnya lagi dalam suratul Waqiah. Ayat 15, kita akan jumpa Allah kata ala sururin. Tapi ada maklumat tambahan, maudunah. Maudunah. Kalau ni masfufah, kalau yang ini maudunah. Maudunah tu apa? Yang bertahtakan permata. Kita tak nak ulanglah maudunah ni secara terperinci permata tu bentuknya macam mana. Tapi cukup dengan dia bertahtakan permata. Sebab tu lebih suka suruh ni kita buat dia tahta tu dia lebih senang kita faham. Kan raja-raja kan yang boleh mula kan, dia akan duduk atas mana. Okey. Jadi kita dapat satu maklumat tambahan lagi dekat sini, yang sururin tadi dia bukan sekadar masfufatin, tetapi dia adalah maudunatin. Dia bertahtakan permata. Okey, kita dapat bayangkan dan gambarkan. Masya-Allah. Okey. Sekarang kita pergi yang ayat terakhir sekali dalam Quran yang ada perkataan surur. Baca pula dalam suratul Ghashiyah ayat 13, lepas perkataan surur kita jumpa perkataan marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Marfu'ah iaitu yang tinggi terhampar. Apa maksud marfu'ah dekat sini? Ibnu Katsir rahimahullah dia kata tahta tu tinggi.
penuh dengan kenikmatan, banyak pemaidaninya dengan tiang-tiang tinggi yang di atasnya terdapatnya bidadari. Tinggi itu kalau kita baca kata Ibnu Katsir, jika mereka nak duduk di atas tahta-tahta tersebut, tahta itu akan bergerak merendahkan diri untuknya. Ini kita akan, ini memang walaupun kita boleh jumpa lagi ayat Quran tu, nanti kita akan jumpa ketika mana kita belajar pasal nak ambil buah-buah tu, kita tak perlu bersusah payah nak membungkukkan diri ke, kita nak kena melangkah ke, kan kita tak perlu nak, dia punya suruh tu sendiri automatiknya dia akan merendahkan untuk orang yang duduk. Jadi bagaimana bentuknya wallahu alam. Jadi berdasarkan ayat Quran yang kita baca ni, kita dapat surur tadi, ciri-ciri surur itu apa? Marfu'ah. Okey. Lepas tu maudunah. Lepas tu masfufah. Nampak tak ciri-ciri pemaidani itu? Dia masfufah, maudunah dengan marfu'ah. Cara duduk di atas surur tadi, di atas tahta tadi, cara dia macam mana? Muttaqiin, berbaring atau bersandar. Jadi ahli syurga tadi tu, adakah mereka membelakangkan? Tidak. Quran kata mutaqabilin, secara berhadapan. Dapatlah kita keseluruhan maklumat bagaimana penghuni syurga mereka berada di atas tahta kebesaran. Kalau mereka duduk berdepan-berdepan, mereka sembang apa? Nanti kita akan bincangkan lagi. Kita akan jumpa nanti pada ayat yang lain bagaimana Allah Ta'ala ceritakan ketika mereka duduk berdepan-berdepan tu, apa yang mereka nak sembang, mereka nak cakap. Masa dunia ni kurang-kurangkan bercakap kalau tak perlu. Nak cakap banyak, tak ada limit, nak lepak-lepak, lepak dalam syurga. Masa tu kalau kita bersembang, duduk berdepan-berdepan, tak ada dah nak cakap benda-benda yang kotor, benda-benda yang boleh mendatangkan dosa, dah tak ada dah. Dalam syurga dah tak ada gosip-gosip. Dalam syurga tak ada perkataan yang bawa kepada dosa. Tapi Quran dia ada cerita tak mereka sembang apa? Ada, dialog tu ada. Nanti kita akan sampai kepada tajuk dia. Jadi alhamdulillah, ini adalah salah satu nikmat yang Allah bagi kita dalam syurga. Syurga ni dia segala sudut nikmat. Baru cerita bab dapat tahta pun kita dah macam tak sabar-sabar tahta tu. Bersalutkan permata. Mana kita nak cari? Ianya ada di dalam syurga. Okay, nanti kita dah masuk syurga dengan rahmat Allah. Nanti kita sembanglah nanti dekat dalam tu secara berdepan. Kan? Sembang apa? Okey. Jadi kita terus kepada tajuk yang berikutnya. Kita pergi kepada bab yang ke-15, permaidani. Yang ini yang lain. Dia bukan yang tahta tadi. Ini yang lain. Pemaidani kan. Orang katakan orang suka ada kapet kan. Jual kapet. Kan dia jadi cantik kan pemaidani. Dia macam tika ke, pelapis ke, pemaidani. Dia macam tu. Bahasa mudahnya kita sebut, yang kita boleh nampak jelas seperti permaidani. Okey. Jadi kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyebut pemaidani ni guna perkataan apa. Okey. Pemaidani di dalam syurga ni, Allah guna perkataan furush. Furush dia adalah bilangan banyak bagi perkataan firash. Firash dia adalah satu pemaidani. Tapi kalau banyak, furush. Okay, kalau kita jumpa perkataan firash,
Kita kena pegang ia adalah sesuatu yang dihamparkan. Firash, banyaknya furush. Jadi kita akan cari dalam Quran perkataan furush untuk dapatkan keseluruhan maklumat. Okey, kita tengok dulu dalam Quran Lepas tu kita tengok ulasan perkataan furush ini apa. Dia macam surur. Perkataan surur tahta tadi dia adalah jamak plural bagi perkataan serirun. Serirun bilangan banyaknya sururun. Kalau dekat sini kita jumpa perkataan furush. Okey, ada 2 tempat je dalam Quran yang menggunakan perkataan furush. 2 tempat itu, yang pertama berada dalam Suratul Rahman, lepas tu dia berada sekali lagi dalam Suratul Waqiah. Kita semua sudah belajar. Surah Rahman, Allah Ta'ala cerita tentang ada 2 tingkatan syurga. Syurga kelas pertama dan syurga kelas kedua. Kalau dalam Suratul Waqiah, Allah cerita tentang syurga. Kelas pertama adalah As-Sabiqun, kelas kedua adalah Ashabul Yamin, golongan kanan. Tengok dalam surah Ar-Rahman terlebih dahulu. Ayat 54. So kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, kalau dapat carikan muka surat ke berapa ayat 54 ni, lebih baik. Okay, kita tengok Allah Ta'ala menyebut tentang furus ni macam mana. Muttaki'ina ala furushim batainuha min istadraq. Mereka bersandar. Ini kita jumpa muttaki'in tadi yang saya sebut tadi kan. Kadang-kadang terjemahan dia terjemah bersandar, kadang dia terjemah berbaring. Tapi kalau bentuk Ramaidani, dia di sini dia terjemah mereka bersandar. Maksudnya kalau dia bersandar tu, dia sandar belakangnya ada apa? Dia bersandar kepada apa? Bersandar dia atas, ataupun kalau kita terjemah dia berbaring, dia duduklah. Dan contohnya tadi kan kalau kita ambil surur, dia duduk di atas tahta. Tapi sebelum duduk terus kepada tahta tu, tahta tadi tu, dia ada pelapik dia dekat bawah dia tu. Itu dia panggil furush. Kalau kita bersandar dekat tahta tadi tu, ada benda yang diletakkan pada sandaran dia tadi. Itu dia panggil furush. Sebab tu furush muttaki ini dia boleh diguna untuk bersandar, dia boleh guna ayatnya untuk pergi kepada berbaring. Okey, jadi mereka berada di atas apa? Furushin. Yang furush ini sifat dia, ciri dia batainuha, lapisan sebelah dalam dia min istabraq, buat daripada sutera tebal. Tuan-tuan, kita nak mudah nak faham dalam bahasa kita, perabot dia panggil apa, yang macam kalau ada satu sofa, lepas tu dia ada pelapik dia apa, kadang-kadang orang letak dekat peha, kadang orang pegang buat peluh tu, itu dipanggil apa tu? Saya ni kurang arif. Cushion Ustaz, cushion. Cushion dia. Ya, cushion. Cushion dia tu. Okey, maafkan saya sebab saya orang lelaki kan, bab tu kadang duduk kat bawah seronok lagi. Okey, tak ada lah. Okey, so cushion dia tu, dia punya tempat lapik dia tu dibuat dalam dia tu daripada sutera tebal. Kalau kita cushion sekarang, dia buat apa dekat dalam tu? Dekat dalam tu dia buat daripada apa? Kapas. Dia buat dari apa dalam tu? Tak pernah tengok kat dalam dia apa ya? Cushion tu. Okey. Jadi kabus je Ustaz. Dia panggil kabus je. Kabus. Span ke? Span ke kan? Sponge, yes, sponge, yes, that's right, sponge. Itu kan benda tu kan kalau lagi mahal kan, lagi macam lembut, empuk kan. Dia macam bantal lah.
Kan, jadi dia nak apa? Maksud dia, okey. Nak apa? Dia buat daripada sutera tebal. Itu maklumat yang Allah nyatakan dalam surah Ar-Rahman. Kenapa disebut dalam? Nak menunjukkan apatah lagi kalau di luar dia. Allah sebut dalam je dulu. Nak menunjuk apatah lagi kalau dekat luar dia. So dekat dalam dia buat pada sutera yang tebal. Bayangkan dekat dalam dia pun dah jadi macam nikmat dah. Sutera tebal. Apatah lagi kalau di luar. Sebab luar tu yang akan berikan kepada apa? Kita nak melihat dia. Jadi inilah maklumat pertama yang Allah sebut di dalam surah Ar-Rahman. Kalau kita baca dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala mengatakan wa furushin marfu'ah. Di sini diterjemah tempat-tempat tidur. Dia, kita kata itulah terjemahan kita ni. Tuan-tuan punya terjemahan, apa diterjemah dekat surah Al-Waqi'ah ayat nombor 34 ni? Diterjemah furush sebagai apa? Boleh bantu saya? Tengok furushin dekat tuan-tuan punya Quran terjemahan. Al-Waqi'ah dia terjemah sebagai apa? Furush. Kadang terjemahan kita dia terjemah permaidani. Kadang dia terjemah tempat-tempat tidur. Wallahu a'lam, tapi furush kita dah sebut tadi dah. Dia adalah sesuatu yang dihamparkan kat sini. Kita pergi balik yang atas tu, furush ni adalah sesuatu yang dia dihamparkan, sama ada untuk kita duduk, tidur, atau kita duduk, tidur, atau kita bersandar. Dalam Quran Ustaz, dalam tilam tebal tilam tebal. Okey. Tebal. Yang ditinggikan. Jadi kalau kita duduk namanya macam cushion macam tu. Kalau kita bersandar tu kita guna apa? Nama dia. Tapi kalau kita tidur, dia seperti tilam lah. Betul kan? Itu yang kita faham. Ni dalam tu dia kata tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaan dia. Tapi kita pegang begini je. Firash ini ataupun furush ini, dia punya fungsi dia begini. Sama ada guna untuk diduduki, sama ada digunakan untuk tidur, sama ada digunakan untuk jadi tempat bersandar. Tiga-tiga fungsi ini. Jadi dia tentulah kalau tidur dikaitkan dengan tilam. Kalau dia duduk dikaitkan dengan apa? Seperti cushionnya. Kalau bersandar, apa dia? Okey. Istilah dia, okey. Yang mana dikatakan ia adalah marfu'ah. Marfu'ah ni dia ada banyak pentafsiran tentang marfu'ah. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan sekejap. Baik, kita sambung sedikit. Okey, dalam ayat ni dikatakan marfu'ah. Okey, marfu'ah dekat sini dia ada banyak pentafsiran. Ada yang kata marfu'ah bermaksud dalam ni dia terjemah tebal, empuk. Ada yang terjemah dia marfu'ah ni dia tinggi. Tinggi. Ada yang terjemah marfu'ah ni merujuk kepada kualiti dia tu. Kualiti dia. Kalau macam dijadikan ia sebagai tempat tidur, kalau kita terjemah dia macam seperti tilam kan. So tilam yang macam mana? Tebal, empuk. Kalau kita jadikan dia sebagai tempat duduk, orang kalau cari tempat duduk kan, dia nak duduk cushion tu, apa ciri-ciri yang orang akan cari Apa ciri-ciri dia? Lembut. Lembut. Lembut dia termasuk marfu'ah. Marfu'ah. Dia termasuk dalam makna marfu'ah lagi. Empuk.
empuk, tebal. Ya, dia termasuk dalam marfu'ah. Lepas ni kalau beli, lepas ni kalau nak beli cushion baru, sofa baru ke apa ke, kita kata saya nak cari yang marfu'ah. Maksudnya yang tebal, empuk, lembut. Begitulah yang disebutkan oleh Allah di dalam suratul Al-Waqiah. Ini kalau duduk, alamak, sakit apa belakang, sakit apa ponggolnya, sakit badan belakangnya. Tak ada. Dalam syurga dia tidak ada lagi istilah sakit, itu tidak ada dah. Allah Ta'ala tidak akan mencederakan, menyakitkan penghuni syurga. Nanti kita akan buktikan dengan apabila kita sebut tentang makan dan minum. Ini adalah syurga. Jadi cara Allah Ta'ala memberitahu kepada kita ni, moga-moga kita dapat bayangkan. Kerana orang Arab, cuba kita tengok konteks turunnya ayat Quran kan. Kita pernah tengok kan, kalau orang Arab ni dia kalau dia duduk macam mana? Tengok kan, sofa-sofa dia suka duduk macam bersandar kan. Inilah yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita di dalam dua surah ini. Jadi kita dapat maklumat furush ini bentuknya macam mana. Batainuha min istabraq. Kita dapat ciri furush dalam Quran, dia adalah lapisan-lapisan sebelah dalamnya dibuat daripada sutera yang tebal, dan Allah kata marfu'ah. Marfu'ah ni seperti yang kita kata tadi, para ulama kata dari sudut kualiti dia yang ada pada furush tadi. Okay, itu sahaja yang Allah bagi tahu tentang perkataan Allah mensifatkan tentang furush. Tetapi ada ayat lain yang dia ada kaitan dengan furush. Dia tak guna perkataan furush, tapi dia dikaitkan sama fungsinya kepada furushin. Jadi kalau tengok dekat nota tu, Allah secara khusus menyebutkan bahawa di antara permaidani tadi tu dengan nama dia yang khas. Ada nama dia. Okey, saya ni dalam nota ni puan ni, salah satunya saya merujuk kepada salah satu tesis PhD yang dia tulis tentang, memang dia buat kajian tentang syurga. Dari salah satunya saya rujuk dalam tesis tersebut, memang saya dapat maklumat ni. Cuma dalam nota ni saya tak letaklah dekat senarai rujukan sebab kita buat dalam nota. Tapi kalau kita cetak dia sebagai buku, dah ada pun sebenarnya penerbit yang nak mencetakkan nota banyak sebenarnya. Cuma saya belum sempat nak membuat edit sebab kita kalau sekadar nak buat buku, nak terbit, bagi je sebiji seperti nota ni, siaplah buku tu. Kita pun update, saya dapat keluar buku sekian kan. Tapi kita nak kena fikir bahawa orang yang nak baca tanpa dia ikut kelas, yang dia tak tahu kan, jadi macam mana kita nak bagi orang tu faham. Sebab tu tak boleh buat dalam bentuk seperti ini. Tertambah tak maksud dia. Jadi salah satu buku rujukannya, pasal ditulis saya lupa namanya, beliau mengatakan mengikut kajian dia, furush pada ayat-ayat lain Allah ada bagi namanya. Namanya pertama dibagi nama Namariq. Ada nama lain Allah bagi namanya Zarabiyu. Zarabiyu. Nama yang keempat dia panggil Raf. Nama yang kelima dia panggil Abaqari. Dia panggil ni nama-nama dia. Namariq, Zarabi, Raf dengan Abaqari. Keempat-empat gelaran ni ada dalam Quran. Kita tengok dulu dalam surah Al-Ghashiyah ayat 15 dengan ayat nombor 16. Dekat ayat 15 kita akan jumpa dia kata wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabthutha. Jumpa perkataan namariq dengan zarabi. Jadi kalau kita baca terjemahan, dan bantal-bantal yang teratur. Ni. Jadi namariku ni bantal-bantal. Tapi kan tadi kita dah katakan
Kalau sebut furush, dia ada 3 fungsi. Nak duduk ke, nak berbaring ke, nak digunakan untuk bersandar. Jadi kalau digunakan untuk bersandar, dia namanya namariq. Nama spesifik dia, namariq. Sebab tu dalam ni terjemah dan bantal-bantal. Siapa bantu saya dalam Quran terjemahan tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Ghasyiyah ayat 15 ni, dia terjemah apa perkataan namariqu? Bantal-bantal, Ustaz. Bantal-bantal. Bantal-bantal. Okey. Yang tersusun, teratur. Ya. Yang lain selain pada bantal-bantal ada tak? Namariqu. Ada? Tak ada. Bantal-bantal juga, Ustaz. Bantal-bantal. Okey. English dalam translate bahasa Inggeris ada tak? Dia terjemah apa? Namariqu. Okey. Nanti kongsikan. Okay. Kita tengok wadarabi. Dalam ni terjemah pemaidani pula. Yang terhampa. Wadarabiyu. Dalam Quran terjemahan tuan-tuan diterjemah apa? Zarabi ni. Ustaz, yang English yang tadi cushion. Yang nombor 15 tadi. Cushion. Disebut apa? Memang cushion. English cushion. Kalau sebenarnya bantal-bantal. Kan dah beza kan? Kita faham mesti bantal untuk tidur. Kan? Cushion untuk duduk. Sebab tu mengikut kajian yang dibuat oleh pengkaji ni, dia kata secara khusus furush ini yang kita sebut tadi, ingat tak? Furush kan digunakan untuk apa? Duduk ke, tidur ke, nak bersandar ke, dia ada gelaran dia yang khas. Tu dia kata wa namariqu. Okey, wadarabiyu dia terjemah apa dalam bahasa Inggeris? Wadarabiyu. Translation dia dalam English dia terjemah apa? Wadarabiyu. Kapet. Pemaidani lah. Kan? Kapet dengan pemaidani sama tak? Sama. Lebih kurang sama. Sebab itulah kajian ni mengatakan bahawa wan namariqu ni adalah spesifik bagi furush. Begitu juga dengan dharabi. Okey, ada nama yang lain dalam surah Ar-Rahman ayat 76, Allah mengatakan muttaqiina ala rafrafin. Cuba perkataan rafrafin wa abqariyin. Cuba perkataan abqariyin. Penduduk syurga itu muttaqiin diterjemah bersandar ala rafraf, bantal-bantal. Saya minta tolong bantu saya, rafraf ni diterjemah apa? Kalau dalam English, rafraf dengan abqari diterjemah apa? Cushion. Tadi kan kita belajar cushion namariqu kan? Betul tak? Dan kita boleh jadikan ada terjemah kata namariqu cushion. Lepas tu rafraf ni cushion juga. Ya, dia paling mudah kita kata rafrafin adalah jenis furush. Mudah. Namariqu dia termasuk dalam furush. Kalau abqari dia terjemah apa? Abqari Kapet. Kapet kan? Jadi abqari ni dia adalah jenis furush. Mudah saja. Jadi dekat sini kita dapati ada 4 istilah spesifik bagi furush. Berdasarkan 2 ayat ni. Wallahu ta'ala a'lam. Dia kadang-kadang memang kadang lebih tepat translation dalam English sebenarnya. Sebab tu ada kamus ya. Sebab tu ada dictionary yang dia ada kamus terjemahan daripada Arab ke English, macam kamus Mauri. Kadang-kadang dalam English tu dia lebih tepat daripada bahasa Melayu. Tapi kita orang Melayu kita faham dalam bahasa Melayu lah. Sebab tu kadang kita jumpa kejap tulis bantal, kejap tulis pemaidani. Kan mana satu ni? Sebab tu kita letakkan awal-awal di atas tu, kita terjemahkan di dalam bentuk inilah.
Ingat, furush ni bilangan banyak bagi firash. Firash ni apa? Dikaitkan dengan sesuatu yang dihamparkan, diletakkan. Gunanya untuk apa? Sama ada nak duduk, sama ada nak tidur, atau gunakan untuk bersandar. Nanti kalau kita buat dalam bentuk buku, kita kena guna diagrams. Kita akan gunakan infografik supaya lebih faham. Ini semua sebab ini dalam bentuk nota. Sebab tu dia tak buat dalam bentuk secara grafik. Kalau kita buat dalam bentuk buku, kita kena terangkan banyak perincian. Jadi silakan buat yang akad Mazira. 76 muttaqiin tadi Ustaz kata apa makna dia? Dia boleh pada bersandar atau dia berbaring. Yang Kak jumpa apa? Tidak, in English is reclining. Maknanya dia boleh. Maknanya dia boleh di apa? Kalau recline tu maknanya dia boleh dia boleh tegak dan dia boleh apa? Ubah. Maksudnya macam kita cushion, macam kita kursi dalam kereta kita kan. Boleh recline. Kalau in English lah reclining macam itulah. Okey. Dia boleh guna untuk tidur, dia boleh guna untuk duduk bersandar. Okey, ada kaitan dia dalam itulah pada makna muttaqiin. Cuma kita tak tahu, dia paling mudah dia adalah merujuk kepada dia merujuk kepada duduk berehat, bersantai. Dia lebih kepada suasana itu. Cuma spesifik duduk tu wallahu a'lam. Ataukah Ibnu Katsir pun dia tak, ataukah susah nak cari satu perkataan yang tepat sebab dia Arab kan, Quran. Kalau kita nak lebih dekat lagi maknanya, kita kena tengok dalam suasana orang Arab ni macam mana. Kalau dia duduk sembang, dia duduk bersantai-santai tu, kita tengok macam mana bentuk budaya mereka. Sebab Quran kan dia turun permulaan dia dalam konteks suasana Arab. Lepas tu kita jumpa ayat Quran sebut pokok kurma. Kan, betul tak? Allah menyebut sebab suasana turun ayat tu. Sebab tu dalam Quran kita jumpa banyak Allah kata, kenapa Allah selalu sebut syurga tu mengalir air, mengalir air. Kita dekat Malaysia ni dah banyak sangat dah nampak air. Tapi kalau orang Arab, mereka dapat air, dapat tengok air sungai, nak tengok air terjun ni, waterfall ni, ya Allah, susah kan, betul tak? Jadi apabila mereka dapat ayat-ayat Quran yang kata nikmat di bawahnya mengalir air sungai. Jadi mereka lebih feel tu ada sebab mereka macam kita kan, kita tak pernah, tempat kita tak ada sesuatu tu kan, susah nak jumpa. Jadi apabila kita jumpa benda tu, rasa ya Allah, takjubnya. Jadi kita kena memahami konteks ayat ni dengan suasana Arab. Bukan kita kata Quran ni value untuk Arab saja, tidak. Tetapi suasana Arab ketika itu memang dia berbentuk seperti itu yang Allah Ta'ala ceritakan. Waktu kita jumpa nanti tentang makanan-makanan kan, ada pokok sidir. Sudah pokok sidir ni. Sebab orang Arab mereka sangat terkenal dengan pokok sidir contoh. Jadi ayat-ayat dia memang turun dalam konteks suasana Arab. Jadi moga-moga jelas tentang bab yang ke-15 pada petang ini. Jadi saya memang tak ada maklumat lain dah, wallahu alam, setakat yang saya rujuk dalam buku-buku pasal syurga ni, ini di antara penerangan yang puaslah, penerangan yang ketidak dulu memang saya pening tahu. Waktu sebelum saya jumpa tesis PhD ni, tajuk syurga ni, puas nak terang. Nama Riku ni nak tulis apa nama Riku ni? Zarabiyun ni apa? Rafrafin ni apa? Abqari ni apa? Tapi setelah saya jumpa ni, rupanya keempat perkara ni dia di bawah kategori furush. Jelas ya, insyaAllah. Baik, kita terus kepada satu lagi. Kita nak tengok kepada pelamin pula. Ya. Kalau kita memang budaya-budaya Arab kan, kalau kita pergi Morocco kan Ustaz, memang rata-rata di tempat dia untuk bersantai-santai semua cushion macam tu Ustaz. Memang duduk dengan cushion-cushion yang cantik, kapet yang cantik. Maknanya mereka telah
maksudnya mereka telah membudayakan apa yang ada dalam Al-Quran tu tau kiranya Ustaz. Cara-cara duduk tu memang dia dah budayakan dah dari mula dia orang punya apalah budaya tu. Macam tu lah rasa saya lah. Betul. Kalau kita fikir dia orang Arab kan dia ada macam kadang-kadang kita nampak dia guna selimut ke? Tapi bukan selimut kan. Contoh. Dia cushion dia beza macam kita kan. Kita kan cushion jenis yang dia jenis suka duduk kat bawah kan. Jadi kan dia Arab ni kan dia cara duduk dia kan macam suka berdepan. Jadi itu insya-Allah kita sama-sama kita menghayati dengan nikmat-nikmat yang Allah beri ini. Okey, kita terus kepada bab yang ke-16. Kita tengok bab 16 ni kita akan jumpa banyak perkataan araik. Ni cerita kalimahnya tentang al-araik. Okey, perkataan al-araik. Okey, ada 5 tempat saja di dalam Quran yang ada tentang araik. Okey, 5 tempat tu kita kena ambil keseluruhan, kita kena rujuk untuk kita melihat tentang araik. Kita gariskan dulu tengok. Dekat surah apa ada perkataan al-araik? Al-araik. Dalam suratul Kahfi ada. Dalam surah apa? Yasin ada araik. Okey, dalam surah Al-Insan ada araik. Dalam surah Mutaffifin jumpa buat kali yang keempat araik dan kita jumpa kali kelima al-araik. Ada 5 tempat saja dalam Quran ada perkataan al-araik. Jadi kita kena baca kelima-lima tu untuk kita mendapat keseluruhan. Apakah ciri-ciri al-araik di dalam syurga? Tempat yang pertama kita tengok dulu dalam suratul Al-Kahfi. Allah kata muttaqiin. Kan kita jumpa lagi sekali perkataan muttaqiin. Tadi kita jumpa muttaqiin ala surur. Muttaqiin ala rafrafin. Tapi muttaqi sini dekat mana? Muttaqiin fiha ala al-araik. Mereka berehat ataupun mereka bersandar ataupun mereka berbaring di dalam syurga itu dengan berbaring di mana? Di atas araik. Okey, araik ni boleh tak bantu saya lihatkan terjemahan tuan-tuan dan puan, araik ni diterjemah apa? Dekat sini, al-araik. Suratul Kahfi tengok ayat nombor 31. Araik diterjemah sebagai apa? Siapa boleh bantu dapatkan maklumat al-araik? Tuan-tuan dan perempuan diterjemah sebagai apa? Belah mana? Sekejap. Kursi panjang yang 31. indah. 31. Apa dia? Kerusi panjang yang indah. Kursi panjang yang indah. Kursi panjang yang indah. Okey. Yang tu Syairah guna terjemahan apa tu? Quran terjemahan mana? Oh, pakai ads. Pelamin Ustaz. Pelan-pelan. Okey, English. Dalam English dia terjemah apa? Kalau English 1831. Kata adorn couches. Couch. Apa tu? Couch. Couch macam COUCH. sofa. Couch. Oh, sofa. Couch. Couch lah. Ya. Oh, sama ke? Kalau kita orang Melayu kan sebut pelamin ni dengan couch sama. Lebih Itu kurang kan? betul lah Ustaz. Samalah. Couch. Sama lah. Couch macam tempat duduk tu lah. Couch. Oh, Sofa lah Ustaz. okay. Macam tempat duduk yang apa? Oh, kalau yang surur tadi tu? Surum tadi. Mula-mula kita belajar tadi. Kita kena belajar mula-mula surur. Lepas tu kita belajar furush. Cushion tadi Ustaz. Tadi cushion. Ar-Rahman tadi kan? Ar-Rahman tadi tu. Ustaz kata apa? Raf-raf ke? Bukan? Bukan, yang furush tadi. Tata lah. Okey, ni maksudnya araik ni dia apa? Betul lah, sesuai lah pelamin Kalau Quran bahasa Malaysia ni pelamin. Okey.
Kalau yang English samalah. Kedon couches. Apa Ustaz, tu? Ya. Couches. saya Google couches tu dia macam sofa yang mewah tu, yang besar. Kalau kat Pelamin tu mungkin kerusi dia kot. Kursi dia. Okey. Couches tu dia adik-beradik jugalah Dengan sofa. yes. Dia mewah sikit kot. Okey, ya. Okey. Okey. Kalau begitu, alhamdulillah, jazakumullah khair. Rakan-rakan tuan-tuan perempuan bantu untuk mengukuhkan lagi araik ni. Cuma yang tadi tu, jap. Kita takut ada konflik dekat sini. Yang dekat surur tadi terjemah apa surur? Yang Surah mana, ayat berapa Ustaz? Ustaz tengok English ya? tengok dalam English. Saya lupa tengok dalam English. Kita tengok dalam Al-Ghasyiyah lah last sekali. Tengok dalam surah nombor 88 ayat 13. Fiha surur. Surur terjemah apa? 88 ayat ke 13. Perkataan apa Ustaz? Surur. Fiha surur. Engkau Sama Ustaz, couches juga. Ya. Tapi ni diterjemah singgah sana. Singgah sana ni. Ini thrones is singgah sana lah. Singgah sana. Okey. Jadi mudah. Jadi untuk kita nak bezakan surur dengan araik, surur ni adalah singgah sana lah, tahta kebesaran. Saya rasa yang tu lebih. Sini thrones. Ya. Jadi kita letak surur tu pada tahta. Tapi yang dekat yang di sini kita letak dia tentang apa tadi tu? Couches. Susah nak sebut apa tu? Couch. Ejaan dia spelling. Couches. Couches. Alright. Thank you, teacher. Thank you. Dia adik-beradik jugalah kan, sofa Ustaz tak lari sangatlah dengan sofa. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih tuan puan ya. Okey, jap tengok dalam nota tu dia kata apa. Kalau ikut Abdullah Basma'i, dia terjemah pelamin-pelamin. Kalau English, within its couch apa? Okey. Jenuh nak sebut apa pronunciation dalam English. Alright. Okey. Betul dah Ustaz. Okey je. Maaf saya dah lama tinggal belajar English UIA dulu. Memang ada lawak. Okey. Jadi kita terus kepada kita pegang pada pendapat pelamin-pelamin lah. Okey, ada 5 tempat kan. Okey, dalam ayat ni Allah kata muttaqiin, dia bersandar tadi baring. Okey, sama juga macam surah Yasin ayat 56. Cuma dekat surah Yasin ni Allah Ta'ala cerita. Dia duduk dekat pelamin tadi tu dengan siapa dan bagaimana. Rupa-rupa dengan hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araq. Ni menarik sikit. Tuan-tuan pernah tengok tak orang buat majlis kahwin dalam hutan? Dalam hutan pula dah. Dia punya konsep dia macam apa tu? Macam dalam landscape dia macam ada pokok-pokok tu. Ni ayat ni macam ni lah. Surah ayat 56 ni. Mereka dengan pasangan masing-masing. Allah ada tambah, rupanya duduk dekat Araik tu bukan sorang-sorang. Dia dengan pasangannya. Lepas tu Araik tu lokasi dia dekat mana tak? Fi zilalin. Dia duduk di tempat yang teduh. Di tempat yang teduh. Dia dalam syurga dalam syurga dia tidak ada matahari. Dia tidak ada macam istilah dia ada siang ke malam tu, dia tak ada istilah tu. Tapi dia duduk fi zilal. Nanti kita akan belajar tentang naungan dalam syurga. Salah satu naungan dalam syurga adalah dengan pokok-pokok lah. Tuan, cuba kita bayangkan duduk dengan pasangan-pasangan kan di tempat yang teduh, tapi duduk dekat zilal, tempat teduh tu, dekat naungan tu, alal araik muttaqiun. Terbaring. Pada faham tak maksudnya? So lepas ni kita kalau siapa ada cushion tu, dia kena cuba ambil ayat ni, dia nak tadabbur tu, dia kena buat seperti apa namanya,
Orang buat apa tu gerbang apa kan, orang suka letak apa tu atas-atas dia tu, saya pun tak reti lah. Yalah, betul lah, pintu gerbang tu kan. Tak gerbang letak macam pokok-pokok sikit. Ya. Tapi jangan letak daun pisang pula, nanti jadi apa pula kalau tak daun pisang. Faham tak maksud dia? Letaklah macam daun-daun bunga ke apa hijau-hijau tu kan. Jadi kita jumpa wedding planner, saya nak pelamin ni sama macam surah Yasin ayat 56. Sudah dia kata. Aku tak pernah jumpa. Tema garden. Tema garden ni. Minta maaf ya. Tak pernah berasa macam tu. Kan? Jadi tak tahu kegardenan tu. Betul. Dia macam tema garden lah. Betul lah ayat ni. Dia duduk di tempat yang teduh di bawah naungan. Masya Allah. Bayangkan. Okey, dengan pasangan-pasangannya. Nanti kita akan cerita. Takkan mereka duduk saja Ustaz, dia pun tak makan-makan, tak minum-minum ke? Nanti kita akan belajar. Sebenarnya ada pelayan-pelayan dia tu nanti. Kita akan jumpa yang wildan dengan rilman. Kalau kita duduk atas pelamin ada apa? Orang caterer dia. Garden wedding Ustaz. Garden wedding. Sorry. Betul, sama lah tu garden wedding. Okey. Betul lah tu, dia duduk di tempat yang teduh. Okey, kita dapat maklumat tambahan. Ar-Ra'id ni kita dapat maklumat tambahan apa? Bersama, maksud kita dapat maklumat tambahan bersama pasangan. Lepas tu Ar-Ra'id tadi letak di mana? Fi dhilalin. Cara dia duduk di Ar-Ra'id muttaqiun. Ini cara kita nak keluarkan maklumat daripada ayat ini. Okey, sebab kalau kita baca ayat sebelumnya tadi, kita hanya jumpa perkataan apa? Kita hanya jumpa perkataan muttaqiin saja. Betul tak? Tapi kalau kita baca pada ayat berikutnya, kita akan dapat, rupanya ada maklumat tambahan. Jadi soalannya 1, 2, 3. Inilah cara kalau kita nak faham Quran. Kita kena kumpulkan, cari ayat-ayat yang sama dengan topik yang dibincangkan. Kita kena kumpul dia, kita akan dapat maklumat lanjut. Ini cara dia. Sambil tuan belajar, kita ajar juga tentang cara macam mana kita nak dapat maklumat yang lengkap. Jadi kita kena kumpul semua yang ada perkataan Ar-Ra'id. Ini dipanggil teknik apa? Ini dipanggil teknik mentafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Kita dapat maklumat. Jadi kalau orang tanya, apa ciri-ciri al-Ara'ik dalam syurga? Kita boleh sebut. Orang yang duduk di atas tu bentuknya muttaqiin. Al-Ara'ik itu dia berada fi zilalin. Dengan siapa duduk ke atas Ara'ik tadi? Muttaqiin. Hum wa azwajuhum. Okey, jelas 3 maklumat ni. Okey, kita terus kepada ayat yang ketiga dalam surah Insan, ayat 13, dia sama seperti maklumat yang telah kita bincangkan, muttaqiina fi 'alal ara'ik. Kita tengok ayat 35, ada maklumat tambahan. 'Alal ara'iki yanzurun. Mereka berada di atas pelamin-pelamin tadi sambil apa? Memandang. Mereka pandang apa? Pandang siapa? Dia memandang. Dalam syurga ni pemandangan yang sangat indah. Dekat sini. Tengok, kita jumpa perkataan ada maklumat tambahan sambil memandang. Okay, tak habis lagi sebab kita ada satu lagi ayat yang kelima. Ayat kelima sama juga. Tapi ini mutaffifin ayat sama ya? Saya buat 2 kali ke? Maaf saya tuan-puan, saya tersalah lah ni. Saya tersalah nombor ayat, tapi memang 5 kali. Dekat sini saya minta tuan-tuan betulkan. Dekat sini. Kejap. Sini bukan ayat 35 ni. Ni ayat berapa ni? 23. Betul tak? Cuba tengok dalam surah Al-Mutaffifin. Ayat... Ini mana Ustaz? Betul? 35. Tak, ayat ni. Alal ara, ayat 35. Kalau 35 lah. Ayat 23 bunyi apa? Ayat 23 Al-Mutaffifin tak ada.
Ayat 23 Mutaffifin bunyinya apa? Yang Alal araik araiki yang zurun je. yang zurun. Sama kan? Uh-uh. Ayat 23 dengan 35 sama. Sama ke? Kejap. Lah Ustaz, sama. Sama. Maknanya ada dua tempat dalam surah Mutaffifin yang menyebut alal araiki yang turun. Cuma dekat nota saya, tolong betulkan. Yang bahagian keempat ni, dia bukan ayat 35, tapi ayat nombor 23. Tolong betulkan. Alhamdulillah dapat betulkan. Kalau dah jadi buku susah untuk diperbetulkan. Jelas ayat 23 sebab saya baca dekat ayat ni, dia 23 ni. Okey. Jadi ada dua tempat di dalam surah Al-Mutaffifin, ayat 23 dan ayat nombor 35. Jadi kita dapat kesimpulannya, al-araik ini sifat dia macam mana tuan-tuan perempuan? Sifat dia adalah muttaqiin fi zilalin, bersama pasangan. Itulah yang Allah bagi tahu kepada kita. Alhamdulillah kita dapat belajar 3 bab pada petang ni. Bab yang ke-17 kita sambung nanti minggu depan ya. Saya pun tak boleh nak melanjutkan lagi pengisian kita kerana saya perlu bersiap sedia nak mengambil anak sekolah ya, akan keluar jam 4 petang. Jadi anak saya sekolah dia tak sama macam sekolah biasa. Kan sekali cuti kan? Cuti SPM ya, pelajar-pelajar. Okey, jadi kita habis 3 bab tadi. InsyaAllah minggu depan kita belajar bab nombor 17. Alhamdulillah petang ni kita dapat belajar bab 16, 15 dengan 14. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan perempuan ya memberikan maklum balas. Saya suka belajar seperti ni sebenarnya. Ya, saya sangat suka. Hari ni kita belajar pelamin, Ustaz. Hari ni kita belajar pelamin, couches, sofa. Ya, alhamdulillah. So kena ambil. Perempuan suka Perempuan sangat suka ya. Apa ni ada waktu free pergilah tengok mana-mana kan dekat apa tu nama tempat tu? Hafid Norman, apa nama dia? Saya lupa nama tempat dia tu. Tinggi tempat kedai-kedai yang jual-jual tu. Nak tengok ayat Quran. Baik, terima kasih banyak-banyak. Saya mungkin tak dapat buka soalan. Nanti insya-Allah minggu depan kita sambung lagi. InsyaAllah dengan bab berikutnya. Mohon ampunan maaf. Jazakumullahu khairan di atas maklum balas pertolongan bantuan dari tuan-tuan dan perempuan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.